Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, malam ni kita sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, kitab risalah yang kedua, risalah najis, risalah yang berkaitan dengan najis, berbahasa berkaitan dengan najis. Pada muka surat 73, Rumi, Jawi muka surat 28. Jawi 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daripada atas. Jawi muka surat 28, 9 daripada atas. Rumi 73, bahabat najis kita berhenti dekat dan sah sembahyang orang yang berdarah gusi. Manalah tahu. Selama ni kita buat macam mana pun tak tahu. Mari kita tengok, kita mengaji bab najis ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan sah sembahyang seorang yang berdarah gusinya dahulu tu maksud sebelum daripada membasuh akan mulutnya sebelum dia berkomor. Maknanya gusi dia berdarah, kita tak panggil gigi berdarah, kita gusi berdarah, tak basuh dengan air mutlak, tak komor dengan air mutlak, terus mayang. Adakah sah semayang dia? Tak pernah terfikir kalau dia ambil wuduk tu komor, selesai masalah, sebab komor tu kira basuh lah. Kalau dia ambil wuduk tak komor, kerana komor ni sunat aja, tak wajib. Ataupun ketika gusi dia berdarah tu dah memang ada wuduk, pernah fikir tak nak komor sebelum sembahyang? Kalau darah duk keluar tu memanglah kita akan keluarkan darah. Kalau dah dia keluar sekejap,
5 minit 10 minit kita dah ludah apa semua, dah tak ada dah. Pernah terfikir tak nak komo? Kena komo tu, wajib komo tu. Okey, dan sah sembahyang seorang yang berdarah gusinya dahulu tu sebelum daripada membasuhkan mulutnya, sembahyang dia sah. Okey, sebelum tu ini dalam masalah orang yang di sana, dia memang ada penyakit gusi berdarah. Seseorang yang memang ada penyakit gusi yang berdarah, selalu duk berdarah je gusi ni, selalu berdarah gusi, maka dimaafkan, dia tak komo, tak basuh mulut dia terus sembahyang. Setelah darah tu dia dah ludah lah, dimaaf. Tapi bagi orang yang bukan penyakit, hukum dia berbeza. Orang yang memang penyakit gusi dimaafkan. Orang yang memang penyakit gusi dimaafkan jika dia tak komo, jika gusi berdarah dia tak komo, dia terus sembahyang, dimaaf. Malah darah ada dalam mulut lagi pun dimaaf, sebab dia penyakit, dia ludah. Ada orang penyakit gusi gusi sensitif, yang mana dia kadang-kadang, saya pernah jumpa orang, kadang-kadang dia pegang ini, kita pegang ini kan, bergurau, kita pegang ini, darah dah, pegang ini kuat sikit dah terkena sikit gusi, darah dah. Ada orang tu, dia panggil gusi gigi sensitif. Bukan gigi sensitif, gusi sensitif. Yang gigi sensitif ni makan sejuk-sejuk dia rasa sengal, ni gusi dia sensitif. Ada. Jadi dia gosok gigi mesti berdarah. Kadang-kadang dia nak macam ni, dah berdarah dah. Dia cuma dia tarik sikit, macam mana nak sebut, ada tarik sikit kan, dah berdarah dah. Tekanan ada sikit dekat mulut je berdarah. Ada. Bagi orang yang dibala, istilah dia panggil dibala, dengan penyakit macam tadi, maka dia dimaafkan jika dia sembahyang tanpa komo. Untuk ada lah ni, sembahyang tanpa komo. Malah ketika darah ada dalam mulut pun sah dekat sembahyang. Okey, selesai. Sebab dia penyakit. Okey. Tapi jika tiada ia menelan air liurnya, tak boleh telan. Walaupun dia jenis ditimpa sakit, telan tetap tak boleh telan. Tapi dimaafkan jika gusi dia berdarah ketika sembahyang, dan ataupun gusi dia berdarah kemudian dia ludah, dah tak berdarah dah, dia sembahyang tanpa dia berkomo, sah juga sembahyang dia, sebab dia memang penyakit tu sentiasa duk keluar, gusi sentiasa berdarah. Dengan syarat tak boleh telan. Dengan syarat tak boleh telan. Kita dapat faham kat sini, walaupun darah yang ada dalam mulut dimaafkan bagi orang ada penyakit gusi sensitif, tetap dia tak boleh telan juga. Sembahyang dah sah, telan tak boleh telan. Bukan dengan maksud jika sembahyang dah sah boleh je nak telan. Sembahyang pun sah, ada darah dalam mulut, telan pun boleh lah. Tak. Tidak. Sebab dimaafkan sembahyang cerita lain, dimaafkan kerana makan tu cerita lain. Dimaafkan kerana sembahyang sebab dia dah penyakit. Kalau kita beratkan dia lagi, dia akan memberat-beratkan lagi, sebab dia dah ditimpa penyakit. Maka dimaafkan bagi dia dengan syarat dia jangan telan. Tapi kenapa pula tak boleh telan, sedangkan dimaafkan sah ketika untuk sembahyang? Sebab makan tu tak ada kena-mengena pun. Apa cerita telan darah ni? Dia dimaafkan kerana susah bagi dia nak komo. Bila susah nak komo, maka tak perlu komo. Tapi bukan bermakna boleh telan. Kat situ. Jadi telan tak boleh jika ia tiada menelan air liurnya, kerana bahawasanya najis yang dimaafkan. Dimaafkan najis yang dalam mulut dia, gusi dia sentiasa berdarah tadi, dimaafkan nisbah sembahyang maaf, tapi makan tak boleh, telan tak boleh. Okey. Dan dikata tiada menelan air liurnya, dengan maksud walaupun dah putih, dah tak ada darah, tetap tak boleh telan juga air liur. Bukan kata darah dah tak ada,
Boleh lah telan elok. Dia kena koma dulu. Koma dengan air mutlak. Kemudian darah dah tak ada, baru boleh telan air liur tu. Kenapa pula kalau tak koma lagi, walaupun darah dah tak ada, dah ludah banyak kali, darah tak ada lah, kenapa tak boleh telan air liur sedang air liur tu putih? Mulut tu kan najis, muntah najis. Kenapa pula mulut muntah najis? Kan ada darah. Darah dah tak ada. Darah dah tak ada, tapi darah adalah najis. Untuk mengangkat hukum najis, mesti lalu air mutlak. Itu basicnya, pelajaran basic. Najis nak selesaikan dia, hilang dia, najis tu hilang, bau, warna, rasa hilang, dan lalukan air mutlak. Bila lalu air mutlak, maka selesailah, terangkatlah hukum najis dekat situ. Itu basic kan. Ada tai ayam dekat lantai, buang tai ayam, buang bau, warna, rasa, lalu air mutlak, barulah lantai tu jadi suci balik. Itu basic. Kalau buang tai ayam, buang bau, warna, rasa, buang, tapi air tak lalu, air mutlak tak lalu kau tu, tak, tetap juga najis, yang kita panggil najis hukmi. Itu basic. Sama juga mulut yang ada najis, iaitu darah, kemudian kita dah buang darah tu dengan air liur, kita ludah tanpa kita lalukan air mutlak, maka mulut kita tetap muntah najis, najis hukmi. Bila air liur kena najis hukmi tu tadi tu, yang najis yang dah tak ada najis tu, kerana tak lalu lagi air mutlak tadi, maka air liur tu jadi muntah najis. Telan mana boleh. Macam tu lah. Okey. Samalah juga kalau macam tai ayam tadi, dah ada atas lantai, dah buang dia, tai ayam tu dah buang, bau, warna dan rasa pun dah buang, tapi tak lalu air lagi, tak dilalukan air mutlak lagi. Kita tahulah itu masih lagi najis, yang kita panggil najis hukmi, dihukum najis. Walaupun najis dah tak ada kan, kena lalu air mutlak, kita tak lalukan air mutlak. Lepas tu jilat, boleh lah jilat situ, haram. Dah tak ada, tai ayam dah tak ada, bau, warna, rasa pun tak ada, tak boleh jilat. Buat contoh pelik tak boleh jilat. Sebab apa? Sebab najis. Najis apa dah tak ada najis? Hukum najis, najis hukmi. Macam mana nak buang, macam mana nak jilat lantai tu? Ambil air mutlak, air apa-apa, tuang, lalu kau tu lap balik, jilat, nak jilat. Tu bagi contoh aja, bukan suruh buat. Okey. Itu kalau gusi dia menyakit sentiasa berdarah, sensitif. Kalau gusi dia tak penyakit, berdarah, tak penyakit tapi berdarah, maknanya jarang-jarang berdarah. Mungkin juga sebab dia cabut gigi. Cabut gigi bukan penyakit, dia cabut gigi, cabut lah, cuma lepas cabut gigi keluar darah. Itu dia tak panggil darah penyakit. Dia tak panggil macam tadi. Yang tadi tu memang sensitif, pegang sikit-sikit berdarah, sikit-sikit berdarah, sikit-sikit berdarah. Malah kalau dia tertelan darah dia tu pun dimaafkan. Tertelan, tak sengaja kan, dimaafkan. Sebab penyakit. Yang ini bukan penyakit. Kadang-kadang setahun sekali berdarah, itu tak panggil. Sebulan sekali pun tak panggil penyakit lagi, berdarah. Ataupun cabut gigi, lepas tu berdarah tak berhenti-henti, itu tak nama penyakit. Okey, macam mana orang macam ni? Adakah dimaafkan macam tadi tu untuk semayang? Tak, maaf. Sebab dia bukan penyakit, tak, maaf. Jadi macam mana tak maaf? Dia kena anggarkan. Jika masa sembahyang tu panjang lagi dan dia agak akan berhenti sebelum habis waktu, dia kena tunggu berhenti. Dia kena agak. Katakanlah Zuhur 1:30 cabut gigi pukul 10 pagi. Darah dah keluar lepas cabut gigi tu. Ataupun tiba-tiba gigi gusi dia berdarah, sedangkan dia bukan penyakit. Tak, macam mana tak jadi gitu. Okey. Kemudian dia nak semayang Zuhur dah masuk, dia tak boleh semayang lagi sebab darah dia. Dia koma ada balik, tak boleh semayang lagi. Habis yang tadi tu, orang penyakit boleh semayang terus. Penyakit gusi berdarah, dia boleh semayang terus, tak perlu tunggu. Sebab memang penyakit. Ini bukan penyakit, cabut gigi ataupun tiba-tiba berdarah dalam keadaan biasanya tak berdarah pun. Kemudian tunggu, dia agak-agak, dia boleh agak sikit, ataupun dia kena tunggu hujung-hujung semayang Zuhur. Sebab dia kata darah ni berhenti ni 2-3 jam lagi, maka dia kena tunggu, tak boleh semayang, tak, maaf. Kalau lah dah sampai hujung, agak-agak lah pukul 4 ke macam tu ke, macam tak berhenti lagi ke, maka semayang lah, biarlah darah tu keluar, nak buat macam mana. Cuma poin dia kat sini, jika penyakit, darah tu penyakit, dia dimaafkan, boleh semayang terus. Cuma jangan syarat, jangan telan aja. Ada darah pun tak apa. Itu jika berpenyakit, penyakit gusi, penyakit mulut. Jika bukan sebab penyakit tapi berdarah juga, bukan sebab penyakit, dia tak boleh semayang aja, tak boleh. Dia kena anggarkan, agak-agak berhenti tak, nak semayang ni, tak boleh semayang lagi, agak-agak berhenti tak sebelum habis waktu.
Dia kata kalau jenis darah macam ni, memang esok baru berhenti, baru dia boleh semayang terus. Dia anggarkan aja lah, ikut pengalaman dia, ikut doktor cakap. Doktor kata ini esok baru berhenti, maka dia boleh semayang Zuhur terus 1.5. Sebab anggarannya esok baru berhenti. Tapi kalau dia tak tahu, rasanya 2-3 jam dia berhenti, maka dia wajib tunggu pukul 4 pun tunggu. Janji jangan habis waktu. Tiba-tiba dah pukul 4 tu tak berhenti juga. Salah ni, ini tak boleh ni, tak boleh jadi ni. Maka dia kena sembahyang juga. Habis darah keluar dia maaf dah. Dimaafkan. Kat situlah. Jangan mudah-mudah kita nak rasa masin. Dah tu. Ketika sembahyang tiba-tiba darah keluar. Bagi darah yang keluar tu sikit lah, bukan orang keluar banyak, darah tu kita panggil sikit lah. Maka ianya dimaafkan dengan syarat tu. Apa ni? Mana tadi? Jika tiada ia menelan air liurnya. Itu syarat. Jangan telan. Cuma air liur makin lama makin banyak dalam mulut. Kalau katalah rakaat ketiga, rakaat kedua lambat sikit, rakaat kedua jadi. Rakaat kedua dah makin banyak. Tak nak telan tak boleh. Terasa masin, terasa darah, hanyir darah tu. Tahiyat dah punya dah tahiyat awal. Fatihah dah rakaat ketiga dah macam bunyi tak bunyi. Nekok telan batal. Macam mana? Dia kena ejah. Ejah macam mana? Sama ada dia ludah? Boleh. Tapi ludah dalam masjid tak boleh. Ludah dekat lantai masjid tak boleh. Kalau dalam masjid tak boleh ludah tepi. Kalau kat rumah boleh ludah tepi. Jaga kiblat. Buat pandai-pandai lah. Okey, boleh ludah dekat ni kalau ada pakai ridak kan. Tapi berpindah najis tu. Berpindah. Maaf. Berpindah. Masuk dalam poket. Ya, betul, lupa pula cakap. Dalam poket paling senang. Kalau ada poket, ludah. Ini pun biasanya seeloknya kalau ada poket tu besar sikit, ludah dia masuk. Orang sebelah tengok. Nak buat macam mana? Nak batalkan haram. Tak boleh batalkan solat fardu, haram. Kalau kata boleh batalkan, baik batalkan, tapi tak boleh. Bukan solat sunat. Jadi nak buat macam mana? Buat gitu dalam poket. Kalau baju tu mungkin angkat baju je ni, ludah dia meleleh sampai ke tangan. Kelak. Nak macam mana? Bukan sengaja apa. Tak boleh batalkan. Haram batalkan sembahyang. Habis ada darah, haram batalkan. Dia masih lagi dikira sedikit dan dimaafkan nisbah sembahyang tu. Jangan telan tu. Syaratnya jangan telan. Telan je batal. Telan dengan sengaja berdosa. Batal dan berdosa. Telan dengan sengaja. Telan tak sengaja, kadang-kadang tak sengaja telan. Batal tak berdosa sebab tak sengaja. Tapi nak batalkan suka-suka tak boleh. Habis macam mana nak baca? Baca dulu. Air penuh. Betul gok bunyi habis. Geli. Geli. Cuma buatlah macam mana pun tak boleh telan. Tak boleh telan. Ada darah kat sini darah. Okey. Sekarang ni orang kata ada darah. Sekarang betul lah ada darah. Kemungkinan macam-macam terjadi ketika sembahyang. Mungkin dia telan, mungkin. Tapi kita tak yakin. Tak yakin, mana yakin? Cuma ada darah. Okey, dimaafkan terus. Selesai. Pekah senang Ada telan. Mungkin tak ada. Yakin tak telan? Mana tahu. Yang tahu lepas sembahyang orang kata ada darah sikit kat gusi. Masa tu je lah ada. Masa dia tunjuk tu. Sebelum tu mestilah ada. Mana mestilah. Mana bukti. Tak ada bukti. Rasa-rasa tak main. Maaf. Tapi ini kena hati-hati sikit lah. Bukan hati-hati. Bagi orang yang menyakit, banyak dimaafkan bagi orang berdarah gusi. Telan dia sikit, semua banyak maaf bagi dia. Sebab dia menyakit darah gusi. Sebab tu dia kata berkaitan orang gusi sensitif, banyak jangan risau bagi orang menyakit. Kita nak risau orang yang tak menyakit, kadang-kadang berdarah ataupun yang jenis cabut gigi, itu yang nak risau kan. Orang yang penyakit banyak sangat dimaaf. Malah ketika sembahyang, kalau dia tertelan sikit pun maaf. Walaupun ada darah, walaupun telan darah, dengan syarat menyakit. Yalah, orang menyakit kan. Dan jika berdarah dengan sebab lintah, habis dah gusi, masuk lintah pula. Sini ada lintah pacar tak? Sini. Rasanya tak tahulah.
Kita kadang bincang aja tapi tak ada pun ni. Okey, jika seorang sembahyang serta lintah, maknanya tengah-tengah dia sembahyang tu lintah ada dengan dia dan pacat, okey, maka sah sembahyangnya. Sah sembahyang walaupun dengan dia ada lintah. Bila sebut lintah pacat, tengah dia isap kan, nyut. Okey. Dan dalam perut dia ada darah kita lah, ada darah lah. Ada darah dalam perut pacat lintah dan kita sembahyang, maka sah sembahyangnya kerana suci keduanya pada waktu hidup. Semua binatang ketika hidup suci, kecuali dua je, anjing babi. Tak payah cerita lah tu, anjing babi. Semua binatang kita boleh pikul ketika sembahyang. Ini pun cuma fiqah aja. Jangan duk bayang macam mana nak pikul. Pikul badak sumbu tengah sembahyang atas belakang, sah. Jangan ada najis kat dia, walaupun dia tak basuh berak. Kucing, sah. Walaupun dalam perut dia ada najis. Pikul orang, sah lagi lah, orang manusia. Dengan syarat jangan ada najis je. Masuk ada najis, nampak ada najis tu, maka tak boleh. Pikul buaya ke, pikul cicak ke, cicak hidup, sah. Pikul cicak, taklah cicak ada. Saya nak bagi contoh je. Dia bagi contoh pacat, lintah, kita bagi besar terus. Maka ketika sembahyang ada binatang atas kita, duduk dekat kita, sah. Dengan syarat dia mesti hidup. Binatang tu mesti hidup. Binatang tu mesti hidup. Kalau binatang tu mati, dia panggil bangkai, maka tak sah. Malah kelekatu mati ada dekat badan pun tak sah. Kelekatu mati ataupun sayap kelekatu pun tak sah. Ada kat dalam poket sayap kelekatu, tak sah dah sembahyang. Kalau kelekatu hidup, banyak mana penuh kelekatu. Penuh kat mana kelekatu, sah, janji dia hidup. Sebab tu nak point dia kat sini tu. Jika seorang sembahyang serta lintah dan pacat, maka sah sembahyangnya. Ada lintah dan pacat, sah sembahyang kerana suci keduanya pada waktu hidup. Saya nak kiaskan pada waktu hidup tu bukan lintah dengan pacat aja, semua binatang hidup sah, kecuali anjing babi. Okey. Dan tiada sah dibilangkan dia akan menanggung najis. Sembahyang kan tak boleh tanggung najis. Dia tak dibilangkan, tidak dikira seperti orang menanggung najis. Contoh, anak. Dekat anak kita ada najis. Anak pakai diapers, lepas tu dia ada kencing, dia berak je, dia kencing lah. Kita sembahyang dukung dia. Kita tak sah kerana menanggung najis yang ada dekat pamper anak. Okey. Kalaulah anak tu tak kencing, kita dah basuh semua, pakai yang baru, dia tak kencing pun, kita dukung dia, sah. Walaupun sah, kenapa sah? Tak dikira menanggung najis ke? Tak, yang tadi tu menanggung najis sebab ada dalam diaper dia ada najis. Habis kalau dah basuh semua, diaper dia kering, masuk yang baru semua, kemudian kita dukung anak tadi sembahyang, tak dikira menanggung najis ke? Tak. Kenapa pula? Tadi diaper dalam perut anak tu kan ada najis, ada tai, kira menanggung tu? Tak dikira. Tak dikira, maknanya orang ke binatang yang hidup, dalam dia tak dikira najis. Dalam dia memang ada najis, kita penuh najis. Kalaulah tak boleh, kita tak sah sembahyang sebab dalam perut kita ada najis. Dalam tak kira. Binatang ke orang ke dalam perut, dalam tak kira. Tapi dekat badan dia, dekat pakaian, dekat diaper kira. Tu kira luar, menanggung najis. Sebab tu dia kata tidak sah dibilang dia akan menanggung najis. Tidak sah dibilang, tidak dikira. Tu maksud tidak sah dibilang tu. Tidak dikira menanggung najis walaupun ada najis dalam perut dia. Perut siapa ni? Perut pacat, perut lintah. Kan ada najis disap darah? Tak, sebab tu dalam dia. Macam mana kita dukung anak kita, dalam perut anak kita penuh tai, dalam perut, tetap sah juga. Tu nak beritahu tu. Dan sah sembahyang walaupun darah keluar berterusan. Darah pacat ni dia ada gigi dia tu. Lintah ni ada gigi kan. Bila dia tu dia nyut. Kita pacat kita tarik, gigi dia tinggal dalam tu, dalam kulit. Itu yang darah tak berhenti tu. Macam mana orang dulu buat? Orang kampung tu ambil tembakau butak ataupun air tembakau, dia terasa tembakau tu dia pedih ke apa, pening ke apa, dah lepas. Bila dia lepas, gigi dia tak tertinggal dalam tu. Sekejap aja dah berhenti dah.
Tak sampai sejam dah berhenti dah darah. Berapa minit je dah berhenti dah darah tu. Bubuh lah apa-apa pun, ada buah air apa, buah kapur lah, air asam lah. Yang point je kat sini, biar dia tarik sendiri dia punya taring tu, biar dia buka sendiri, baru jatuh. Ada orang biar je, biar dia kenyang, dia jatuh sendiri. Tapi berapa lama kan? Jadi kalau cara nak buang tu, jangan tarik. Kalau tarik, darah meleleh. Sama lah juga darah meleleh tadi tu. Sama juga jika kita anggarkan ini memang tak berhenti dah ni, darah tak berhenti ni, maka bolehlah kita semayang terus, balik. Tapi kalau dia akan berhenti kot sejam dua, masa semayang pun ada lagi, wajib dia tunggu. Sama macam kembali dulu tadi. Jadi gigi lintah, gigi pacat, hati-hati lah. Dan ketika dihisap, nyut akan keluar darah juga. Kalau keluar, saya tak tahu keluar tak darah, masih dihisap tak keluar, katalah keluar, meleleh ada. Mulut dia rabik ke, mulut dia gigi dia tak ada ke, keluar bocor, keluar juga, maaf juga yang tu. Sebab apa dia panggil? Itu darah sendiri kan. Kita bincang sebelum ni, saya tak ingat kat mana bincang, saya baru je bincang. Darah kita banyak mana pun dimaaf, saya sini lah, dengan syarat ikut laluan dia punya laluan. Kalau kena biasa dekat mana, dekat peha kan, ada pacat tadi, darah tu meleleh kena tepi peha sampai ke lutut, turun sampai ke kaki, maaf. Tapi tiba-tiba darah tu ada kat dahi, tak, maaf. Sikit maaf, seposen ke bawah, ada kat dahi. Lebih seposen, besar seposen, lebih seposen ada kat dahi, tak, maaf. Kenapa? Kan darah tu dimaaf tempat dia dan jalan dia, yang kita bahas sebelum ni dah bahas dah benda bab tu. Dan jika seorang melainkan jika ada pada tempat anggota wuduk, maka tak sah. Melainkan pacat dan lintah tadi ada dekat anggota wuduk, muka, tangan, kepala tak logik, muka, tangan, kaki lah, okay? Maka tiada sah, tak sah semayang. Tak sah semayang tu bukan sebab tak sah semayang, kerana air tiada sampai kepada tempat yang dilekat hinggap tu. Itu bukan masalah semayang lah ni masalah wuduk pula. Kalau lah ada cacat tu dekat tangan, kalau ada dekat kaki bawah buku lali, masa ambil semayang tu, mestilah air tak kena dekat tempat dihisap tu, maka tak sah wuduk, tak sah semayang. Kalau ada dekat betis, ada dekat peha, ada dekat pusat, ada dekat dada, tak ada masalah, sebab itu bukan anggota wuduk. Masa ambil wuduk tak ada masalah. Tapi kalau ada dekat tangan, ada dekat muka, jaranglah dekat muka. Tapi kalau katalah dekat muka, ada dekat kaki, tengah semayang tu atau selepas semayang tengok ada pacat kat situ, tak sah semayang. Bukan sebab tak sah semayang, sebab tak sah wuduk. Ketika nak basuh tu, basuh wuduk tadi tu, air tak kena kat situ. Kalau lah kita dah ambil wuduk siap-siap, tak ada pacat pun, kita pun nak pergi masjid surau balasah, nak pergi semayang, hujan pula, baru berhenti hujan, kita lalu lah dekat ikut rumput tu, lalu masa ambil wuduk kat rumah memang tak ada, sampai terus semayang, tengah semayang atau lepas semayang baru perasan ada kat tangan, ada kat kaki, itu masih kita berjalan, maka semayang kita sah tak? Sah. Sebab kita ambil wuduk dulu, sah dulu wuduk kita, baru binatang tu lekap, maka sah. Jadi hati-hati juga. Melainkan jika ada pada tempat anggota wuduk, maka tiada sah kerana air tiada sampai kepada tempat yang dilekap hinggap itu. Itu pun kalau dia baru ambil wuduk. Wallahu a'lam bisawab, betul situ. Dan semayang Ailio kalau yang ini sedawa dia keluar dengan makanan apa? Sedawa keluar dengan makanan sekali. Macam mana nak buat dia? Tengah semayang. Biasanya kalau sedawa keluar, makanan tu dia tak sampai ke maidah lagi. Dia ada bahas bab maidah nanti kat bawah ni. Maidah tu perut besar. Sebab kita ni masuk, betul masuk sini, lepas tu masuk sini, dia punya saluran makan kan, sampai ke ulu hati, bawah ulu hati baru dia punya maidah. Maidah ni apa? Perut tu lah, perut yang tu. Perut besar panggil tu, perut tu. Lepas tu baru usus kan. Perut besar tu. Dia panggil maidah. Biasanya kalau sedawa keluar, biasanya dia tak sampai situ lagi. Kalau sampai situ dah keluar, itu muntah tu, bukan jeluak tu muntah. Dia panggil jeluak kan. Jeluak sikit. Jadi bila makan, kadang-kadang dia main kat sini, dia tak jatuh lagi. Dia tak jatuh. Bila kita sedawa, dia akan terkeluar sikit. Keluar tu tak najis.
Sebab dia tak sampai ke Maidah. Itu pun cuma kita boleh buat anggar-anggar lah yang sebenar macam ni. Kita nak tahu dia masuk ke tak masuk. Tapi hukum dia gini. Jika makanan tu dah sampai ke perut, keluar balik, najis. Jika makanan tu tak sampai ke perut lagi, keluar balik, tak najis. Biasa cerita ni ada cerita budak menyusu. Kita pun ada dalam kitab kita pun ada juga. Budak menyusu, baby menyusu mak dia. Nyusu. Kemudian baby tu jeluak. Keluar. Adakah mak dia wajib basuh dulu sebelum sembahyang? Tengok dulu. Jika susu tu dah sampai perut, keluar balik, kena basuh sebab najis, muntah. Jika tak sampai perut lagi keluar, tak perlu basuh sebab dia tak sampai perut lagi, tak masuk sebab perut kita penuh dengan najis. Bila susu masuk dalam perut, dia jadi susu bernajis. Keluar balik, maka najis lah. Sebab tu penting Maidah tadi tu. Jadi apa tandanya susu tu masuk ke perut ataupun tidak? Tandanya bau. Jika bau masam, maknanya dah sampai perut. Jika tak, bau masih lagi fresh, maksudnya baru duk main kat sini. Biasa cerita pasal budak. Sama juga pasal tadi. Jika masa sedawa tu keluar sikit, jika macam mana nak cakap? Masam jika ada rasa lama, maknanya sampai perut dah. Mana penuh sungguh tu. Nabi suruh kita letak 1/3 udara 1/3 nyawa, 1/3 air, 1/3 makan. Kita sampai ke atas nak buat macam mana? Penuh 3/3. Sebab tu keluar. Sebab bila ada angin ke atas, baru boleh sedawa. Kalau angin memang cukup-cukup aja, itu yang kadang-kadang keluar angin, kadang-kadang keluar air tu. Itu cerita lain. Jadi bila keluar, jika kita katalah, kita rasa tu ini dah daripada perut, maka najis. Bila najis, kalau tengah semayang, tak apa, tak batal. Jangan telan balik. Telan balik batal. Kalau dan mulut kita bernajis, cuma dia maaf, kalau dia masa tengah semayang keluar, tapi kita kata bukan daripada perut ni, sebab dia baru fresh lagi. Asam pedas pari, ikan pari, rasa pari tu rasa lagi tu, tak masam lagi, maka tak batal juga. Telan pun batal juga. Tengah sembahyang mana boleh makan. Keluar tu dimaafkan. Telan tu. Jadi maknanya kalau dah sampai ke perut, bila keluar jangan telan, teruskan sembahyang. Kalau telan batal. Mulut bernajis, wajib basuh lepas sembahyang. Kalau lah tak sampai perut lagi, baru duk main kat sini, keluar, tak boleh telan juga ke tengah sembahyang. Tak boleh telan tengah sembahyang. Cuma tak wajib basuh lepas sembahyang nanti. Had dia pula, had keluar yang kata kena had muntah lah, kata had keluar adalah makhraj ha pedas. Atas ha, kha tu sampai dekat kha dah dikeluar. Cuma kadang-kadang dekat kha tu kita tak boleh tahan sangat. Dia kata cukup. Dia telan tu, nasib Allah tak boleh dimaaf lah tu. Tak boleh buat apa dah, tak boleh, kita tak boleh nak kontrol. Dekat kha. Tapi kalau dah sampai depan lagi, maka waktu tu tak boleh telan lah. Memang tak boleh telan. Kalau dekat kha tu kadang-kadang memang tak boleh nak adjust. Dekat ha border dia. Lagi dalam. Itu memang duk main dulu. Itu memang tak ada masalah. Nak main turun naik 18 kali pun tak ada masalah. Dekat alif hamzah ha border. Dia punya garisan. Kha dah atas. Dah zahir. Kha. Atas pada kha sampai ke masuk yang semualah. Yang lain-lain tu. Faham tak benda apa ni? Alif bata ni makhraj dia tu nak sebut. Dia kha pun dia kha pula. Kha tu kat sini. Tu kat situ. Ha. Kat situ. Kat situ. Kat dalam. Ada 2 huruf je yang dalam. Dia nak main kat situ banyak lama mana pun tak kisahlah. Apa najis tak najis pun tak ada masalah. Dia main dekat alif dengan ain, tak ada masalah. Tapi ha, hati-hati. Ha border. Kha dah masuk dah, zahir dah keluar. Dan jika seorang memasuk ia akan tangannya yang ada najis yang dimaaf ke dalam bejana air atau benda cair. Nampak? Dalam kitab kita, sebab dia detail, dalam kitab-kitab yang tak detail, dia akan cakap dalam air je. Masuk tangan dalam air. Air. Kitab kita dia detail sikit, dia kata air atau benda yang cair. Saya dah terang sebelum ni banyak kali dah. Dia ada istilah ma'un. Satu lagi dia bunyi gitu. Ma'un tu air. Benda yang cair ni dia panggil istilah, kalau ukur syarak ni dia bezakan air dengan cecair. Air tu air lah.
Air tu air apa? Air laut, air hujan, air tu. Okey. Air yang berasal daripada 7 tu lah. Air salji, air hujan, air laut, air sungai, air apa lagi? Air tasik, hantam sajalah. Air mata air, air telaga, perigi. Air semua, air tu air, real punya air. Okey. Termasuklah air ni dipanggil air botol, tapi asalnya dalam tanah juga. Ada satu lagi kita panggil air tapi dia bukan air. Sebenarnya dia bukan air, kita panggil air. Jadi kesalahan bahasa lah kita. Cuma istilah syarak dia panggil benda yang cair. Itu bukan air. Benda yang cair bukan air. Contohnya air kelapa. Air kelapa air? Bukan. Habis orang Melayu panggil air juga. Sebenarnya dia bukan air. Dia apa? Cair. Sebab tu dibezakan. Benda yang cair tu cair kelapa, minyak. Benda samalah. Martabat air kelapa dengan minyak sama. Tapi kita kata air kelapa ni macam air sikit, minyak tak macam air. Tak. Martabat dia sama. Iaitu dua-dua bukan air. Air kelapa pun bukan air, susu pun bukan air, minyak pun bukan air. Apa lagi? Air yang duduk dalam buluh tu, bukan yang bertakung. Kita kerat buluh ada air dalam tu. Tu cair, tu bukan air. Lainlah air sebab air hujan dia bertakung situ, tu air lah. Dalam buluh tu. Dia biasa orang masuk hutan, dia cari buluh-buluh tu untuk minum air tu. Air yang kaktus, dalam kaktus tu bukan air, tu cair. Termasuk juga air liur, bukan air, cair. Air hidung, air kencing. Tapi yang najis lah tu. Dia nak bagi perbezaan. Orang Melayu dia banyak panggil air walaupun dia sebenarnya bukan air. Jadi susahlah sikit kita nak bezakan hukum. Air yang 7 tadi, yang berasal daripada 7 tadi tu, cecair yang lain. Yang selain daripada tu dia panggil cecair walaupun dia macam air, tapi dia sebenarnya bukan air. Jadi dia kata seseorang memasukkan tangannya yang ada najis yang dimaaf. Apa najis yang dimaaf? Yang kita bincang sebelum ni panjang lebar. Darah ajnabi, darah sikit, kurang seposen. Darah ajnabi, darah kutu anjing, ingat? Air kencing yang bukan air kencing. Kencing tapi kemungkinan macam kena kaki tapi tak terasa, halus sangat. Uap yang naik, air kuat kencing yang naik sampai masuk ke hidung, lubang hidung, bau hancing tu sebab ada uap naik tu, halus sangat. Tu kan semua dimaaf. Kalau ingat lagi lah pengajian sebelum ni, baca yang sebelum, muka surat sebelum. Serangga kecil kan dimaafkan kan. Okey. Debu kat situ memang ada najis. Kita lalu dengan motor dengan apa, kena debu tu. Kan najis yang dimaafkan. Ni cerita lama ni, cerita sebelum ni. Dia kata jika seseorang memasukkan tangannya, maksudnya tangan ke kaki ke tak kisahlah, yang ada najis yang dimaaf, najis yang dimaafkan tadi tu lah, okay, ke dalam bejana air, satu bekas air. Bila sebut bejana air, maknanya kuranglah 2 kul lah. Atau benda cair, atau susu ke minyak ke, benda cair masuk tangan najis ni. Najis apa? Najis dimaaf. Kalau najis tak maaf, masuk je tak najis. Tu ada tai ayam, kita pun sapu terkena tai ayam tangan kita, itu najis tak maaf. Yang itu masuk dalam air terus muntah najis, masuk dalam susu terus najis. Ni cerita najis yang dimaaf. Yang mana? Macam tadi lah, darah kutu anjing, darah ajnabi yang sedikit kurang seposen, kencing, tai, lalat kencing. Tuk kencing. Nampak? Tak tahu, ada kat tangan kita. Najis yang dimaaf tadi masuk dalam bekas air atau cecair. Okey. Maka iaitu dimaaf pada Syekh Ramli. Syekh Ramli pun dimaaf. Dan tiada maaf pada Syekh Hafni dan Syekh Ibn Hajar, melainkan jika terlupa maka maaf. Yang ni yang saya sebut ni. Najis tadi, najis nyamuk. Nyamuk kan najis? Bukan nyamuk, darah nyamuk. Tengah sembahyang, nyamuk ada, nyamuk jatuh, darah tu kurang seposen kadarnya, maka dimaaf ni sebab sembahyang, boleh sembahyang sah kan? Boleh makan tak? Tak boleh makan tak? Kena air. Kalau ambil air satu gayung masuk, muntah najis semua air tu kan. Malah dia masuk dalam bathtub. Bathtub tu tak cukup 2 bulan lagi tu, semua muntah najis. Sedangkan sembahyang tadi sah, sebab dia dimaafkan nisbah sembahyang, dia tak dimaafkan nisbah air. Tengok ni, Syekh Ramli kata maaf, tapi bukan muktamad lah. Syekh Ramli kata maaf juga, kena air pun air tak muntah najis. Tapi Syekh Hafni dan Syekh Ibn Hajar tak maaf.
Melainkan jika terlupa. Memanglah kalau terlupa nak macam mana. Melainkan jika terlupa, maka maaf. Tapi kalau sengaja buat, tak maaf. Jadi sebenarnya yang tadi tu ada khilaf di antara Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Cuma pendapat Ibn Hajar adalah pendapat muktamad. Dari segi dimaaf nisbah semayang, tak maaf nisbah makan, tak maaf nisbah kena air kan. Dimaafkan kena air, tak boleh pula kena semayang dan sebagainya. Ikut Syekh Ramli, maaf semua. Tapi bukan muktamad. Syekh Ramli Ibn Hajar ni sama mazhab Syafi'i, jadi boleh. Dia ringan. Dia tak sama, dia tak keras macam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Mazhab ni boleh tak nak pakai mazhab Hanafi? Nak jawab tu rasa macam payah sikit. Ya. Dua orang ni lah yang menyebabkan fiqh kita mudah. Dia ada 4 orang sebenarnya. Syekh Ramli Ibn Hajar, kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dua orang ni banyak ada bertentangan. Yang ni kata boleh, ni kata tak boleh. Ni kata boleh, tak boleh. Ni kata boleh, tak boleh. Jadi daripada mereka ni lah, dua semua mazhab Syafi'i, maka boleh dipilih. Macam Syekh Ramli kata gabung korban dengan akikah dalam satu bahagian boleh. Ibn Hajar kata tak boleh, malah dua-dua tak sah. Korban pun tak sah, akikah pun tak sah. Dia nak buat korban dan dia nak buat akikah, maka dia pun kabungkan. Inilah akikah anakku dan korban sekali. Syekh Ramli tak sah. Ibn Hajar kata dua-dua tak sah. Macam mana nak agak nak buat tak? Jangan ambil risiko lah. Macam itulah. Nak beritahu Syekh Ramli dengan Ibn Hajar ni sentiasa berbeza. Syekh Ramli orang kaya, Ibn Hajar orang miskin. Syekh Ramli orang kaya, Ibn Hajar orang miskin. Ibn Hajar, isteri Ibn Hajar pernah teringin nak jadi kaya. Bukan nak jadi kaya lah, seronok tengok orang lain yang kaya-kaya. Dia kata, abang ni kalau nak jadi kaya boleh. Abang punya martabat ni lebih pada Tok Qadi Mufti atas pada tu lagi. Akhir sekali, panjang je saya pendek kan. Akhir sekali Ibn Hajar ambil air dekat dalam telaga, karai ambil karai. Panjang je tu ni, saya pendekkan je. Pergi, sebab dia dah pergi rumah orang kaya. Dia tengok Allah bestnya, sama level je laki dia dengan laki orang ni, sama level, iaitu sama-sama bijak lah, pangkat dari segi agama ni. Tapi itu kaya, kita miskin. Balik-balik tu dia rasa, bang, kalau kita rasa jadi kaya macam tu kan lagi senang kita nak sedekah, senang itu, senang nak ibadah, tak payah kerja, tak payah itu, tak payah ini. Pergi ambil karai kat telaga, dia karai kat isteri dia pun tuang jadi emas. Mu nak macam tu lah kot bahasa. Mu nak emas ni ke harta ke mu nak aku? Kalau mu nak aku tak dapat ni. Pastilah dia pilih Ibn Hajar kan, suami dia Ibn Hajar. Dua orang ni, sebab tu dia punya hukum, dia dua ni banyak berbeza pendapat, Syekh Ramli Ibn Hajar. Sebab tu kalau Syekh Ramli Ibn Hajar dua-dua kata benda yang sama, dia bapak kuat. Bukan kuat, pendapat tu kuat sungguh. Sebab dua orang ni asyik tak sama je, tiba-tiba sama. Yang ni jangan lawan. Jangan lawan sebab sangat kuat. Imam Nawawi, Imam Rafi'i bersepakat. Kuat sangat. Tapi kalau biasa Imam Nawawi kata gini, Imam Rafi'i kata gini. Imam Nawawi kata sembahyang berjemaah fardu kifayah, fardu wajib. Maknanya kalau kat kawasan tu tak ada, berdosa semua orang, fardu kifayah. Syekh Ramli kata Imam Rafi'i kata sunat muakkad, lega. Kalau tidak berdosa. Kalau tak ada Zuhur Asar lah, Zuhur Asar tak ada kawasan tu, sebab tak ada orang, maka tak ada sembahyang Zuhur Asar kat situ, berdosa satu qaryah. Ikut Imam Nawawi, sebab fardu kifayah kan. Sebahagian buat, yang lain tak payah. Ini semua tak ada, semua berdosa. Nasib baik Imam Rafi'i. Dan dimaafkan sedikit daripada darah ajnabi. Darah ajnabi ni, kalau kita itu ajnabi kau tu, ajnabi bukan mahram tu, ajnabi maksudnya asing. Ajnabi ni asing, orang lain, maka jaga aurat, jaga jangan duk bersentuh-sentuh, itu panggil ajnabi. Jadi maksud darah yang ajnabi adalah darah asing, bukan darah dia. Kan kita dah bahas dah sebelum ni, nyamuk isap darah kita pun penampar nyamuk tu. Nyamuk tu mengeluarkan darah daripada perut dia. Darah tu yang dihisap kita punya. Darah tu darah siapa? Ajnabi ke tak? Ajnabi. Darah siapa? Darah nyamuk, bukan darah kita. Dah sebut sebelum tu. Walaupun asal usul tu darah kita. Dimaafkan sedikit daripada darah ajnabi, darah asing, bukan darah kita. Habis kalau darah kita, banyak mana pun maaf. Dah bincang sebelum ni. Dan iaitu datang ia daripada yang lain. Yalah, darah ajnabi datang daripada yang lain lah. Okay? Dan ajnabi juga
Ajnabi juga, dia panggil darah yang ajnabi juga. Apabila darah tu dekat dalam bab semayang, darah tu dekat tangan kanan, tiba-tiba berpindah tangan kiri, dia panggil ajnabi juga. Darah yang dia darah kat tangan, mengalir ikut jalan dia tak panggil, itu dia panggil darah dia. Tapi kalau darah kat tangan tiba-tiba berpindah dekat tangan kiri, berpindah kat tangan kanan, dia panggil darah tu ajnabi juga walaupun darah dia. Okey, kita tengok. Dan dimaaf sedikit daripada darah yang ajnabi, dan iaitu datang ia daripada yang lain dan mengenai akan umpama kain atau badan, seperti darah daripada dirinya. Kalau darah pada orang lain, memang orang lain punya. Kita dah bahas sebelum ni. Sikit maaf, banyak tak maaf, sikit besar seposen kan dia. Itu darah orang. Ini darah sendiri daripada dirinya. Keluar ia daripada tangan kanan, berpindah ia kepada tangan kiri. Maka barang yang berpindah ia kepada tangan kiri itu dinamai akan dia ajnabi. Naam, dia adalah ajnabi juga. Jangan kita sangka darah asing ni adalah darah orang, darah kucing, darah ayam, darah orang lain sahaja. Darah kita sendiri pun boleh jadi ajnabi, iaitu dia berpindah tempat yang bukan jalan dia, bukan tempat dia. Dia dekat tangan kanan, tiba-tiba ada tangan kiri, itu dia panggil ajnabi. Maka sikit maaf, banyak tak maaf. Rasa dah bincang sebelum ni. Darah banyak dia kena kat sini. Balut darah banyak semayang. Darah mengalir sampai ke kaki. Dimaafkan sebab itu memang darah dia, dan jalan tu pun jalan dia. Jalan turun sampai ke kaki pun jalan dia. Maka dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Tiba-tiba darah tu ada dekat sini, sedangkan kat sini tak sakit. Dia panggil darah ajnabi. Sikit maaf, banyak tak maaf. Sikit banyak, kita dah bahas panjang sebelum ni. Seposen ke bawah sikit, seposen ke atas banyak. Tak maaf. Habis tu darah sendiri ni banyak ni. Banyak pun dimaaf sebab tempat dia. Itu maksud kat situ. Ada sambung lagi. Bahkan yang berpindah daripada luka itu kepada barang yang betulan daripada kain, bukan ia daripada ajnabi. Kalau katalah dia balut dengan kain, darah kat sini, luka kat sini, luka tu kena kain, penuhlah kain tu dengan darah, dia tak panggil ajnabi tu. Bukan ia daripada ajnabi, dengan maksud darah dia. Bila darah dia banyak mana pun dekat pembalut, tak ada masalah semayang. Okey. Bushra al-Karim, intaha. Dia sebut intaha, ingat maksud apa? Maksud intaha, dia petik daripada kitab lain, dia ambil tu, dan dimaaf sedikit tu daripada kitab lain. Nama kitab tu kitab Bushra al-Karim. Bila dah habis dah kitab yang lain, habis dah, dia kata intaha. Bukan Bushra al-Karim, dia, kitab lain dia ambil. Tengoklah kat atas kitab dia ambil, maka dia kata intaha, habis dah kat situ, stop. Itu maksud intaha. Bushra Karim tu pula dia kata ini kitab lain pula. Nak kan, ini nak bagi tahu amanah hanya para ulama. Bila dia petik orang punya, dia akan cakap orang tu orang punya, dia tak cakap dia punya. Jadi hati-hati mereka yang copy paste masuk Facebook, buat konon-konon macam dia punya. Best ni. Artikel menarik ni, copy paste. Orang like bangga. Kau copy paste je weh. Tak boleh. Tengok para ulama ajar kita. Kalau dia ambil orang punya kitab, dia beritahu orang punya kitab. Habis je dia cakap, dia petik daripada orang punya kitab, dia kata intaha, stop kat sini dah, habis dah. Lepas ni lain tak? Ni lain cerita lepas ni. Amanah. Kalau dia tak cakap, kita tak tahu pun. Kita kata hebat betul lah Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha ni, hebat betul kitab dia. Kita kata dia. Sedangkan dia tak ada. Ni bukan aku punya ayat orang lain. Bushra Karim. Dalam kitab Bushra Karim, tambah lagi, yakni dimaaf dan jika kena kain serta banyak sekalipun. Dia cuma kata banyak sekalipun, yang saya sebut jugalah sebelum ni. Banyak mengalir sampai berladung banyak air, dimaaf banyak mana, janji darah dia, dan jalan tu jalan dia. Okey. Dan air yang keluar dari mulut, dan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur itu najis. Kita panggil air liur basi. Sebenarnya air liur basi tak najis. Dan air yang keluar ia daripada mulut orang yang tidur itu najis jika berubah bau busuk atau kuning warnanya. Yang ini kena kaitkan dengan mana? Tu kat bawah tu. Dia tak habis lagi ayat tu.
Jadi sebenarnya air liur tak najis. Air liur yang berubah bau busuk, bau busuk berubah warna kuning pun tak najis. Nampak? Kitab kata lain. Sebab kitab ni tak habis lagi, dia panjang lagi. Dia kena baca satu perenggan baru faham. Air yang keluar daripada bawah lidah kita panggil air liur. Bawah lidah ni ada saluran kecil, dia keluar air kat tu. Air tu tak najis, sama ada dia tak basi ataupun dia dah basi. Tak najis. Tak najis. Kumpul lama-lama dalam mulut 4-5 jam, 10 jam, basi dah air liur tu, tak najis. Berubah bau busuk, tak najis. Berubah warna kuning, tak najis. Air liur tak najis. Bukan air liur manusia tak najis. Semua air liur binatang pun tak najis, kecuali anjing babi lah. Anjing babi tu memang tak boleh buat apa lah. Sebab dia memang najis lah. Ya. Semua. Air liur cicak tak najis. Air liur badak tak najis. Air liur semua tak najis. Termasuk air liur orang. Okey. Air liur lembu tak najis. Kecuali yang dia makan tu, yang dia ragut-ragut dengan mulut dia tu, lepas tu dia simpan dekat perut dia tu, lepas tu dia buat keluar balik, itu biak dia panggil. Biak. Yang benda tu dia makan balik sebab dia nak masuk dalam perut dia. Perut pertama, perut apa dia panggil, perut atas dia tu ada bakteria campur air liur apa semua campur, dah masuk dalam perut dah. Dia ragut, lepas tu dia duduk relax. Lepas tu dia buat apa? Duduk apa? Dia keluarkan balik tu, dia kunyah. Kena air liur tu najis. Itu bukan air liur dia sebab dah masuk perut. Tapi air liur asal semua najis. Okey. Cuma dalam kitab kata dia ada, semuanya tak najis. Air liur semuanya tak najis. Okey, dalam kitab kata air liur najis. Saya nak bagi tahu tak najis dulu. Sekejap lagi baru tahu kenapa tak najis. Tetapi dimaaf jika sedikit bagi orang yang tiada kena bala dengan dia. Okey. Air kena cakap awal-awal lah. Lepas ni kita baca balik tersangkut. Air liur tak najis walaupun dia berubah warna dan berbau sekalipun. Yang najis adalah air liur yang bercampur dengan air perut. Bila tidur, air perut, masih kita tidur, air perut akan naik. Dia akan naik. Lepas tu kita ada grip kat sini. Grip apa benda yang tak nak bagi keluar tu, dia taklah grip sangat. Dia akan keluar sikit kat situ, sikit, slow dia keluar. Yang menyakit GERD tu lah benda tu kan. Dia masuk ke tu, dia akan keluar naik slow sampai ke dalam mulut. Dia akan bercampur dengan air liur. Maknanya itu bukan air liur, itu air perut campur air liur. Air perut tu najis lah. Okey, itu yang orang Melayu kata air liur basi. Air liur yang bercampur dengan air perut. Air liur saja tak najis. Okey. Jadi kita maksudkan air yang keluar daripada mulut orang yang tidak itu najis jika berubah bau busuk dan kuning warnanya. Kita anggap macam ni dulu. Air liur campur air perut dulu. Air liur campur air perut maka najis lah. Okey, najis. Tetapi air liur basi yang campur air liur dengan air perut tadi, dimaaf jika sedikit bagi orang yang tiada kena bala dengan dia. Maksud kena bala ni orang yang tak ada penyakit. Orang yang bukan penyakit keluar air basi, keluar air perut aja kerja dia. Tak kena bala pun. Masa tidur keluarlah, tak tidur tak keluarlah. Gitu kan. Maka kadang-kadang tidur keluar, kadang-kadang tidur tak keluar. Itu orang yang tak kena bala, orang biasa, ya? Orang sihat. Jadi bagi orang macam ni, tiba-tiba ada sikit air liur campur air perut, air liur basi tadi, ada sikit dekat badan dia, sikit dekat baju dia, sikit tu macam tadi lah, 10% ke bawah, maka maaf. Okay. Tapi bagi mana orang yang kena bala pula, memang bahasa dulu kata gitu, dibalakan perempuan dengan 18 perkara. Dibalakan perempuan dalam kitab apa? Jamal, kitab Syekh Jamal, dibalakan orang perempuan dengan 18 bala. Yang pertama, dia berkahwin dengan orang yang tidak dikenali. Tu ada. Dan kedua, dia ada haid, dia ada nifas. Dia apa, dibala. Dia ada iddah. Dia tak boleh kahwin 4, tak boleh kahwin lebih daripada 1. Semua 18 dibala. Kenapa guna perkataan bala? Maksudnya ditakdirkan, telah ditulis, terima ajalah. Itu maksudnya. Kalau kata kat sini kena bala, maksudnya kena penyakit. Tak boleh buat apa dah kena penyakit. Dan banyak dimaaf bagi orang yang kena bala dengan dia. Orang yang kena bala,
Orang yang kena penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit sentiasa keluar air liur basi ataupun air perut tadi tu. Macam mana bala, macam mana penyakit, macam mana ni? Penyakit teruk ni. Sekira-kira masa yang sunyi ia daripadanya. Sekira-kira sedikit masa yang sunyi ia daripadanya. Maksudnya sikit sangat masa yang tak keluar air perut. Ada penyakit itu? Tak tahu lah. Saya tak tahu. Kalau kata ada lah penyakit, sentiasa dia keluar sikit. Taklah keluar banyak. Keluar sikit, masuk dalam mulut. Ini air perut ni. Bukan tidur aja, tak tidur pun. Kalau kita nak tengok masa yang ada, 5 minit je berhenti kejap, 10 minit je keluar balik, 10 minit keluar balik, 10 minit keluar balik. Kena balik dah tu. Orang normal time tidur kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Tu normal. Dia tidur ke tak tidur asyik keluar. Dah lah keluar tu. Keluar tu sekejap ni, sedikit masa. Sikit-sikit je. 10 minit, 15 minit keluar sikit. Keluar sikit sampai gitu. Mungkin ada penyakit ini, saya tak tahu. Okey, orang macam ni banyak pun maaf. Tu je nak beritahu. Ada besar mana? Besar tapak tangan lah. Maaf juga. Tu je. Tapi orang yang tak kena bala, 10% ke bawah, maaf. Okey. Dan jika ada pada kainnya atau lainnya, ada kat baju ke, ada kat pakaian ke, kat kain ke, atau lain ada kat badan, tak kisah. Semua maaf. Daripadanya sekalipun. Semua maaf. Dan maaf maksud semayang sah. Dan jika yakin keluar ia daripada mulut, bukan daripada maidah. Tu keluar maidah tu. Maidah saya sebut perut tu. Perut yang tu kan. Dan jika yakin keluar ia daripada mulutnya, bukan maidah. Dia yakin air liur ni berbau kuning ke apa, aku yakin keluar daripada bawah lidah, bukan daripada perut. Dia yakin. Maka iaitu suci. Tu sebut tadi. Suci sebab dia yakin. Dan demikian lagi jika syak ia. Tak tahulah air liur ni daripada perut ke bercampur air dari perut bercampur dengan air liur ke, ataupun air liur saja tak ada air perut. Tak tahulah, mungkin kot syak. Bila syak 50-50, maka tiada wajib membasuhkan dia. Maksudnya suci. Yalah pekah kan. Tak yakin, suci. Jadi air perut najis. Air perut bercampur dengan air liur najis. Air liur saja tak najis. Jika yakin dia daripada bawah lidah saja, tak najis. Jika tak boleh nak yakin, tapi 50-50, syak 50-50, mungkin daripada perut, mungkin tidak, yang ada dalam mulut, suci juga. Pekah, senang je. Senang je. Dan inilah yang muktamad. Okay. Habis tu, apakah tanda air perut keluar? Kat bawah tu. Dan kata setengah ulama', mana boleh main teka-teka gitu. Kalau macam tu duk main tak yakin ajalah. Siapa yang boleh yakin 100% air perut dia keluar ketika tidur sekalipun? Yakin tak? Mana boleh yakin, mana kita tahu? Mana boleh gitu. Kalau katakanlah, bukan saya langkah. Ada 3, maka tiada wajib basuh dia. Tak apa, jadi kita baca balik, undur balik. Saya dah langkah sikit tu. Jadi siapa yang boleh yakin air ketika dia tidur keluar penuh air liur dalam mulut? Siapa boleh yakin dia daripada perut? Mana orang boleh yakin? Jadi dia kata, maknanya boleh kita kata gini, air liur yang ada dalam mulut akan suci semua. Sama ada yakin suci ataupun tak tahu. Bila tak tahu, suci. Jadi tak adalah timbul soalan air liur basi najis semua. Maka adalah tanda-tanda yang mengatakan air perut tu keluar. Antara tandanya bau dia busuk pelik. Air liur dia busuk, tapi bukan busuk pelik. Ini busuk pelik, busuk tengik. Okay? Yang kedua, warna. Air liur warna dia tak boleh pergi. Dia boleh bagi warna kuning-kuning sikit je. Sikit sangat. Tapi kalau kuning pelik tu, cubalah bangun tidur, cuba ludah tengok, maka dia najis. Itu tanda saja, itu tanda. Dan saya nak langkah kejap supaya dia alang-alang dah langkah. Dan kata setengah ulama, tidur ia atas seumpama sekira-kira tinggi kepalanya, maka itu suci seperti air liurnya. Itu tanda dia, tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga, jika dia tidur, kepala dia tinggi di atas seumpama sekira tinggi kepalanya, maka itu suci. Tinggi kepalanya. Kepala jengkal kok. Maknanya bantal yang sejengkal ke atas. Tidur atas tu, air liur suci. Yakin suci. Okey? Walaupun bau apa, suci. Tapi kita punya bantal bila letak dia
Duduk memang sah. Atas cushion. Macam ni sikit. Macam atas cushion. Ya, betul. Yang itu confirm. Jadi ada 3 tanda. Pertama, bau pelik. Yang kedua, warna pelik. Okey. Yang ketiga, cara tidur. Cara tidur dia, kalau tidur dia duduk, suci lah tu. Tidur duduk suci. Tidur baring tapi kepala dia tu tinggi. Dia kata dia bagi tu seumpama sekira-kira tinggi kepalanya. Tinggi lah. Bantal kita tak rendah anak kita sebab dia ni spring. Okey? Maka air tu suci. Air liur tadi suci. Tu je nak bagi tahu. Tapi kalau tidur kepala straight, air liur tu pula bau pelik, warna pelik, tidur pun tak angkat kepala, maka air liur basi dengan maksud najis. Ini yang terakhir. Dan suci balgam, kahak yang keluar daripada kepala atau dada. Nak bagi tahu kahak suci. Penuh kahak dalam poket semayang sah. Sebab dia suci. Tu je nak bagi tahu. Dia keluar daripada kepala atau dada. Masuk kepala tu yang kat sini tu lah. Yang tu kan. Kalau yang keluar sini dia tarik ke atas. Yang kat sini dia keluar kan. Dia panggil kepala. Okey, yang saya tinggal tadi. Akhir sekali. Dan telah menyebut oleh Ibnu Aimad, ulama besar mazhab Syafi'i. Ibnu Aimad kata akan 3 qaul, ada 3 pendapat air yang keluar daripada mulut orang tidur. Pertama, suci mutlaqan. Saya terlangkah tadi, saya undur balik. Pertama, suci mutlaqan. Ada pendapat kata air keluar kat masa orang tidur suci aja. Sebab kita tak dapat nak pastikan dia daripada perut ke tidak. Bila tak dapat pasti, suci. Pekah kan? Betul juga, kuat juga. Yang kedua, najis mutlaqan. Dia panggil ihtiyat, jaga-jaga. Keluar kat mulut ketika tidur, najis. 2 dah. Ketiga, tafsil. Tengok dulu. Tafsil tu tengok dulu. Maka jika keluar ia daripada maidah, keluar daripada perut, maka iaitu najis. Dan jika keluar ia daripada mulut, bawah lidah, iaitu suci. Dan inilah yang mutamat yang ketiga tadi, yang sebut tadi banyak-banyak. Sebut panjang-panjang tadi. Dan dimaaf daripada barang yang tinggal atas segala perut dan perca daripada kebau. Allah, macam mana ni? Tak apalah, kita akan belajar lepas korban nanti lah. Ni cerita pasal perut yang lepas korban. Nak ambil perut kan, perut kapet, perut apa, nak cuci ni. Maaf tak maaf, tu ada tulis tu, baca sendiri lah. Tak sempat. Sempat sekali lagi. Tak sempat. Tak, maksud ni cerita pasal kitab ni. Kitab ni tak ada payah. Tak, sebab dalam kitab ni cerita pasal perut macam mana nak cuci. Tu, cuci perut kapet tu. Baca lah sendiri. Wallahu alam. Kita sudah yang tasbih kafarah. Subhanakallahumma